لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada jemputan utama pembentang pada hari ini, Saudara Muhammad Wafi bin Roslan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi memberkati majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Al-Furqan Al-Fatihah. Hadirin sekalian, suka saya ingatkan untuk sama-sama mengisi borang kehadiran yang akan disediakan nanti di ruangan chat Google Chat. Untuk makluman hadirin, karya yang akan dikupaskan pada malam ini ialah menelusuri sejarah tokoh-tokoh Sanusi. Sesi diskusi kemudiannya akan berlangsung pada 15 minit akhir dan peserta boleh mengajukan sebarang persoalan kepada pembentang sama ada melalui penulisan di ruang chat ataupun membuka mikrofon pada akhir majlis kita pada malam ini. Baik, mungkin kita boleh secara formal sikit kan. Sebagai pendahuluan, buku pada malam ini akan diterangkan oleh Lilah Saudara Wafi, dan saya akan, sebelum kita mula, saya akan menerangkan biodata penulis. Siapakah gerangan yang menulis buku pada malam ini? Buku menelusuri sejarah tokoh-tokoh Sanusi. Baik, saya mula. Penulis diberi nama Al-Mujahid As-Sayyid Al-Syarif Abdul Malik bin Abdul Qadir bin Ali Al-Idrisi Al-Hashimi. Beliau dilahirkan pada tahun 1902 dan merupakan seorang pejuang Islam yang menentang penjajahan Barat ke atas negara-negara Islam. Baik. Beliau pernah menuntut ilmu antaranya di Libya, di Turki, bersama gurunya Al-Imam Al-Mujahid Sayyid Ahmad Al-Syarif As-Sanusi, dan kemudiannya pernah menjadi setiausaha bagi gurunya. Setelah kewafatan gurunya, beliau menetap di Arab Saudi dan sentiasa berpindah randah di antara kawasan jajahan Arab Saudi seperti Mekah, Taif dan Madinah dalam usaha jihad menghapuskan kejahilan dan misi penyebaran ilmu, sehingga beliau berjaya mengasaskan banyak madrasah di sana. Karyanya yang paling masyhur ialah Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tarikh Al-Aliyah As-Sanusiyah Al-Hakimah di Libya. Kalau biodata peribadi, isteri-isterinya bernama Sayyidah Nur, Sayyidah Maimunah, Sayyidah Fatimah. Anak-anak beliau merupakan Sayyid Muhammad Saleh, Sayyid Ahmad, Sayyid Mansur, Sayyid Hasan dan Sayyidah Aisyah. Beliau telah dimakamkan di tanah perkuburan Ma'la di Makkah Al-Mukarramah di Mekah. Baik, tanpa membuang masa, kita akan berikan majlis kepada saudara Muhammad Wafi. Soalan yang pertama yang saya akan ajukan kepada saudara ialah kenapa saudara memilih buku ini sebagai karya untuk dikongsikan kepada kita semua pada malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin an-nur المذهب للنسان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس على ما وسعه عن الله.
Terima kasih kepada pengurusi majlis saudara Arif. Jadi insya-Allah kita sembang santai saja, bukanlah nak formal sangat. Saja je pakai cantik ni sebab kita nak membahaskan cerita pasal ulama kan. Jadi kita pakailah indah sebab cerita pasal diorang ni cerita yang indah-indah. Jadi soalan dia tadi ialah kenapa saya memilih buku ini ataupun karya ini untuk dikongsikan bersama. Sebab utama dia adalah sebabkan pengarang di sini adalah seorang ulama, seorang mujahid. Seorang mujahid. Maknanya kisah hidup dia tu sangat-sangat mengasyikkan untuk kita baca. Dan kemudian dia mengarang buku ini, mengarang karya ini yang dinamakan tadi dalam bahasa Arab dia Fawaidul Jaliyah Tarikh Aidah Sanusiyah Bihakimatil Libya, yang mana di tangan Ana sekarang ni adalah terjemahan kitab tersebut yang diberi nama menelusuri sejarah agung tokoh-tokoh Sanusi yang diterjemahkan oleh Baitul Hikmah di bawah kelola Yayasan Sofa. Kalau kenal Yayasan Sofa, bawah kenal kot Datuk Haji Muhammad Fuad, Syekh Muhammad Fuad lah. Okey, jadi tujuan buku ini dipilih, Ana pilih sebab perkongsian yang elok bagi Ana untuk kita mulakan dalam minda karya ni adalah kita kisahkan cerita orang terdahulu yang memberi manfaat besar kepada umat. Jadi tokoh-tokoh Sanusi ni kalau kita kaji sejarah, maknanya bukan daripada karya ini saja. Maknanya kalau kita baca sejarah dalam Wikipedia kan, kalau kita baca sejarah orientalis pun memang akan disebut nama tokoh-tokoh Sanusi ni. Kerana mereka ini adalah pejuang ulama-ulama Islam yang menjuangkan agama daripada contoh kita kata ambil kawasan Libya. Contoh Libya sebelum dibina Libya, dia terbahagi kepada 3 kawasan iaitu Tripoli, Benghazi dan apa satu nama, saya lupa. Jadi mereka ketika itu adalah dalam keadaan yang dhaif. Maksudnya dhaif bukan dari segi harta semua, tapi dhaif daripada segi ilmu agama. Maknanya baca Quran tak boleh, kenal Tuhan pun tidak, semayang pun tidak, tapi nama di Islam. Jadi datangnya Sadah Sanusiah ni ataupun tokoh-tokoh Sanusi ni, mereka mengubah situasi tersebut menjadi sampai tahap Libya pada ketika itu menjadi satu Kaabah ilmu, di mana hampir kesemua umat Islam yang ada di dunia berkeinginan untuk menyambung pengajian di situ. Kalau terkenal Universiti Jarbub, Jami'atul Jarbub. Jadi Libya ini dibina daripada tokoh-tokoh Sanusi ini. Maknanya mereka, perjuangan mereka membuatkan Libya ini ditubuhkan. Jadi atas sebab itulah Ana berfikiran bahawa eloklah kita bawakan buku ni walaupun tebal, kat 700 muka surat. Tapi eloklah untuk kita bawa bincangkan, maknanya secara umum lah bincang supaya kita dapat ambil semangat dan sebagainya dalam kita meneruskan perjuangan sebagai penuntut ilmu sehinggalah kita mampu membantu masyarakat di masa akan datang, insya-Allah. Baik, terima kasih saudara Wafi. Baik, kita beralih kepada soalan yang seterusnya, dan sekarang ini adalah main program lah, bukan main program, acara utama, iaitu kita nak minta saudara Wafi untuk huraikan apakah yang dibawa oleh penulis, apakah mesej-mesej dan apakah intisari buku yang menjadikan buku ni istimewa dan perlu kita bincangkan. Saya serahkan majlis kepada saudara Wafi. Baik, insya-Allah. Jadi saya terangkanlah, buku ni pengarang dia mengarang menjadi 2 bahagian. Pengarang menjadikan dia sebagai 2 bahagian. Maknanya bahagian pertama dan bahagian kedua. Bahagian pertama menceritakan tentang Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi. Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi adalah merupakan lender kepada guru pengarang. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua dia cerita mengenai guru pengarang sendiri, iaitu Sayyid Ahmad Al-Sharif Sanusi. Maknanya dia menceritakan secara terperinci dalam bahagian kedua ni kehidupan dia bersama dengan gurunya daripada rihlah yang dia orang laksanakan daripada Libya ke Kafrah, ke Mekah, ke Madinah dan sebagainya dalam menegakkan syiar Islam. Begitu. Jadi bahagian pertama, jadi dalam buku itu di bahagian yang dibahagikan, maknanya ada 2 bahagian utama.
Tapi di dalam bahagian-bahagian ini pun ada diceritakan tokoh-tokoh yang lain. Iaitu tokoh yang utama Syekh Muhammad bin Ali Sanusi. Lepas tu anak ada 2 orang, Syekh Muhammad Al-Sharif dan Syekh Muhammad Al-Mahdi Sanusi. Kemudian diceritakan juga guru kepada Syekh Muhammad bin Ali Sanusi tersebut yang masyhur terkenal dengan Syed Ahmad bin Idris Al-Hazani, dan juga anak kepada Syekh Ahmad iaitu Syekh Abdul Al. Jadi kalau mungkin anak cerita ni macam siapa nama-nama ni kan. Jadi kalau cantiknya sidang penonton, sidang hadirin sekalian, catat nama tersebut dan boleh search dalam internet. Sebab nama-nama ni bukan taklah terkenal sangat dalam kalangan umat Islam buat masa sekarang, tapi nama-nama ini amat terkenal di kalangan orientalis, kalangan pengkaji-pengkaji barat. Sebab tu kalau macam ana tengok ana menelusuri sejarah mereka ini, macam contoh guru kepada Syekh Ahmad bin Sanusi tadi iaitu Syed Ahmad bin Idris, kajian hidupnya itu dikaji sebiji oleh orientalis. Sehingga kan ada orang tadi tu nama dia R.S. Ofahir. Dia mengkaji tentang kehidupan Syekh Ahmad ini sehingga dia gelarkan Syekh Ahmad ini sebagai an enigmatic saint. Seorang ulama yang tak boleh dipikir di akal. Gitulah maksud dia enigmatic saint ni. Boleh search buku tu tulis an enigmatic saint. Okey, jadi banyak cerita yang dia ceritakan antara kehidupan Syekh Muhammad bin Sanusi daripada lahirnya di mana. Lahirnya di Morocco, belajar di Qarawin selama bertahun, 40 tahun. Baru keluar daripada Qarawin, sambung mengaji di Azhar. Lepas belajar di Azhar, pergi sambung belajar di Mekah dan sebagainya lah kehidupannya. Kemudian itu dari segi kehidupan pembelajaran, kemudian terus kepada kehidupan dakwah dia tersebut. Macam mana dia ubah Libya sebuah tempat yang tandus maksudnya tandus keilmuan, tak ada langsung fahaman tentang Islam, walaupun nama orang itu nama kita kata IC Islam sajalah, tapi tak memahami apa di Islam. Quran tak boleh baca, Fatihah pun tunggal langgang. Jadi macam mana kehidupan dia orang ni, keluarga Sanusi ini mampu mengubah mereka yang berada dalam kemunduran tersebut menjadi golongan-golongan yang sangat-sangat memberikan manfaat kepada umat. Contoh, Syekh Muhammad bin Sanusi ketika datang ke Libya, di kala itu rakyat Libya tak boleh baca Quran. Akan tetapi 2 tahun selepas ditinggalkan oleh Syekh Muhammad bin Sanusi, maka bila Syekh Muhammad bin Sanusi datang balik, diorang hampir keseluruhan rakyat Libya tersebut telah menghafal Quran dalam masa 2 tahun. Hanya daripada segi bentuk dakwah yang dibuat macam mana, antaranya setiap hari kena datang berkumpul orang kampung, kita baca Quran. 1 hari 1 juzuk. Tak kisahlah boleh baca tak baca, yang penting dengar. Baca. Jadi 2 tahun selepas itu dikaji bahawa hampir keseluruhan kampung tersebut selesai hafal Quran. Jadi hufaz. Jadi ini benda yang mengasyikkan, macam mana dia boleh membina masyarakat hufaz Quran dalam masa 2 tahun saja, daripada masyarakat yang ummi, kita katakan buta huruf sebagainya. Itu daripada bahagian pertama lah. Dan di bahagian kedua diceritakan pula kehidupan pengarang Syekh Abdul Malik ini bersama dengan guru dia sendiri, Syekh Ahmad Sharif. Macam mana kehidupan Syekh Ahmad Sharif, kaedah pembelajaran dia, kehidupan dia, dan akhir sekali sampailah tahap perjuangan dia untuk melawan penjajah pada ketika itulah. Kalau kita baca sejarah, waktu tu ialah waktu Perang Dunia Pertama. Okey. Jadi pengarang kitab ni bersama guru dia sempat berada dalam Perang Dunia Pertama, dan diorang memberikan satu jasa besar ketika itu dalam melawan Perang Dunia lah. Maknanya diorang bersekutu dengan Turki Uthmaniyah, dengan puak Jerman dalam berperang dalam Perang Dunia Pertama tu. Jadi mereka ni kehebatan diorang macam mana sejarah diorang berlawan dengan puak-puak penjajah daripada Itali, Perancis dan sebagainya. Kalau terkenal masa tu di Libya, Syahid Umar Mukhtar. Biasa terkenal Syahid Umar Mukhtar.
Syekh Umar Mukhtar terkenal sebagai singa padang pasir, digelar sebagai singa padang pasir, sehingga kan orang Itali pada ketika itu kecut perut kalau dengar yang memimpin tentera lawan dengan diorang ni adalah Syahid Umar Mukhtar. Jadi boleh search Syahid Umar Mukhtar ini sampaikan orang Itali buat sendiri movie pasal dia. Kan? Tengoklah movie-movie ni. Walaupun ada merepek dalam tu tapi layan je lah. Ambil sikit sejarah kan. Okey, jadi buku ni kalau kita baca memang kita merasakan macam ya Allah, dahsyatnya diorang ni. Ini baru secepis, bukanlah secepis. Ini baru satu keluarga daripada keluarga-keluarga ulama'. Bayangkan ulama'-ulama' yang lain. Contoh macam yang terkenal Sadar Umariyah kan, dan sebagainya. Macam mana dia orang berjuang menegakkan agama, membetulkan yang hak kan, dan sebagainya. Jadi dan yalah, itulah secara ringkasnya lah apa benda yang ada dalam buku ni. Dan buku ni yang bestnya sebab walaupun dia 700 muka surat tapi banyak gambar. Tak ada gambar. Banyak gambar kan. Nampak? Gambar yang banyak. So macam okay best. Bila kita baca tu maknanya selalu kalau kita baca buku sejarah, buku tarikh yang lama-lama, susah kita nak dapat gambar. Maknanya kita tak dapat nak membayangkan macam mana keadaan dunia pada masa tu. Kan? Banyak kalau kita nak bayangkan dunia pada masa tu, kita banyak kena tengok buku orang tadi, buku orang barat. Baru kita nampak. Tapi itu kehidupan di barat, di Amerika, di Europe dan sebagainya. Tapi kalau kehidupan di belah kita umat Islam ni macam mana? Di Mekah kehidupan ni macam mana? Pada ketika itu dan sebagainya lah. Jadi buku ni antara yang best sebenarnya untuk baca. Ana pun nak cerita lebih-lebih. Banyak benda nak cerita tapi tak cukup masa sebenarnya nak cerita ni. Kalau ikut boleh buat daurah sebulan lepas nak cerita perjuangan dia orang. Tapi gitulah, maknanya ana syorkan lah kita bincang khas ni saja nak buka minda. Syorkan, carilah buku ni. Ana rasa boleh cari dekat Sofa Production. Carilah dekat Yayasan Sofa, Yayasan Sofa dan tanyalah dia orang. Ada ke tak buku ni supaya kita dapat ambil buku ni, baca, kaji hidup dia orang. Sebab buku ni walaupun bahasa Melayu tapi asalnya daripada bahasa Arab. Dan okey, satu lagi, kelebihan buku ni adalah dikarang oleh orang yang hidup bersama dengan orang yang dikarang. Pengarang mengarang daripada apa yang dia nampak dengan mata dia sendiri. Itu yang lebih dia. Maknanya bila kita baca tu, kita rasa seolah-olah macam kita tengok movie. Seolah-olah macam kita berada berdepan dengan orang yang dikarangkan tu, orang yang diceritakan, yang dihikayatkan dalam buku ni. Itulah antara keistimewaan buku ni sendiri sebab dikarang oleh orang yang bertentangan mata. Maknanya contohlah macam ni lah, kalau kita baca buku sejarah berkaitan dengan Hitler yang ditulis oleh orang yang bersama dengan Hitler. Berbeza perasaan dia apabila daripada kita baca buku yang ditulis oleh musuh Hitler. Betul? Macam itulah perumpamaan dia. Rasa cukup kot penerangan untuk buku tu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Saudara Wafi. Satu sinopsis ringkasan cerita buku yang menarik. Saya kira boleh saya simpulkan buku ni menceritakan sejarah kisah hidup seorang ulama yang sangat hebat di bumi Arab, lebih tepat di Libya lah. Saya menarik bila dengar peristiwa yang Saudara Wafi ceritakan. Bagaimana bumi Libya yang diceritakan sebagai tak ada apa-apa, yang kosong, tandus tanpa sebarang ilmu, kemudian dibina dengan satu bi'ah ilmu yang sangat mengagumkan lah. Baik, kita bergerak kepada soalan seterusnya. Boleh tak Saudara Wafi ceritakan satu peristiwa yang signifikan yang memberi kesan dalam buku ni yang mungkin boleh diceritakan kepada hadirin pada malam ni? Silakan. Peristiwa signifikan. yang peristiwa yang ditulis dalam sejarah buku ni yang Saudara Wafi rasa dia ni sangat-sangat menarik dan perlu dikongsikan. Apa yang menjadi tarikan selain daripada peristiwa yang mengajak orang kampung
datang duduk bersama-sama baca Quran dan sebagainya. Selain daripada itu, apa yang satu-satu benda yang boleh kita ambil dan saudara Wafiz ni rasa benda tu bermanfaat? Boleh kita ceritakan sikit kat sini. Baik, insyaAllah. Baik. So, Sadah Sanusi ni, tokoh-tokoh Sanusi ni, mereka keluarga Sanusi ni, dia orang melaksanakan dakwah dalam bentuk pembinaan zawiyah. Zawiyah ni pada zawaya lah, biasa terkenal lah dengan golongan-golongan sufi sebagai zawiyah. Tapi maknanya kalau di dahulu orang menganggap zawaya ni satu maksud dia sudut. Sudut maknanya kita duduk di situ, kita khaluat di situlah, beribadah di situ. Maknanya tak diganggu oleh siapa-siapa, kita dalam tu saja. Contoh dalam bilik lah, bilik kita seorang, tak ada orang kacau. Akan tetapi Sadah Sanusiah ni mengubah maksud zawiyah tu. Faham tak? Biasa kita faham zawiyah ni macam surau, masjid, macam tu kan, musalla begitulah. Tapi Sadah Sanusiah mengubah maksud zawiyah tu menjadi seolah-olah satu pekan. Maknanya di zawiyah tu bukan sekadar ada masjid, ada sekolah, ada perpustakaan, ada kedai besi, kedai runcit dan sebagainya. Maknanya dia seolah-olah dia bina satu pekan baru. Dia seolah-olah bina pekan. Segalanya ada dekat situ. Bagi anak zawiyah ni satu bentuk dakwah yang sangat-sangat hebat. Sebab dia macam ni, faham tak? Kita membina satu komuniti. Bila mana satu-satu komuniti kukuh, maka eloklah kawasan komuniti tu. Faham kan? Contoh kata dalam kawasan kejiranan kita, dalam tu semua saling bersilaturahim, saling hormat-menghormat, majlis gegak gempita dan sebagainya kan. Jadi kehidupan di situ dia akan jadi seronok dan aman damai. Macam itulah. Maknanya mereka ni, Sadah Sanusiah, dakwah yang dibuat adalah membina komuniti. Dia bukan dakwah macam marilah kita solat, marilah kita baca Quran. No, dakwah dia adalah kita membina komuniti. Contoh kita hantar seorang pergi dekat satu kawasan, jadi dia akan membina komuniti tu, mengeratkan orang yang dalam komuniti. Contoh, anda hantar Arif pergi ke satu kampung di Kedah contoh, kan. Jadi di kampung tu Arif membina komuniti. Maknanya daripada dia orang kampung yang saling bermusuhan dan sebagainya, dieratkan kembali dan kita tambah keilmuan mereka. Contoh, adakan majlis baca Quran setiap hari satu juzuk, jadikan amalan baca Quran supaya kampung tu sentiasa bercahaya dengan Quran dan sebagainya. Jadi bila contohlah, kalau ana hantar 100 orang yang macam Arif ke setiap kampung yang ada dalam Kedah, maka mustahil tak Kedah tu jadi Kaabah ilmu. Tak mustahil, sebab setiap komuniti tu dah dibina Kaabah-Kaabah ada tersendiri. Jadi benda tu bagi ana macam, wah, dakwah dia memang high class ni lah. Dia bukanlah nak kata dakwah orang lain tak bagus. Dakwah orang lain ada cara masing-masing. Tapi dakwah yang dibawa oleh Sadah Sanusiah ni dakwah yang high class. Maksudnya dia membina dakwah tersebut atas dasar keilmuan. Jadi contoh mungkin kita boleh praktikkan, kita membina diri kita, kemudian kita membina komuniti yang ada di sekeliling kita, dan bila komuniti ni lama ke lama dia akan membesar. Daripada satu komuniti kampung akan jadi satu komuniti daerah, akan jadi satu komuniti negeri, dan akhir sekali negara, dan last sekali dunia. Jadi daripada perjuangan dakwah dia orang ni kita boleh tirulah. Maksudnya style zawiyah tu style komuniti, membetulkan komuniti daripada komuniti yang kecil kepada komuniti besar dan sebagainya. Allahuakbar, begitulah. Baik. Terima kasih saudara Wafi. Sebenarnya kita beralih kepada soalan yang saya kira soalan yang terakhir lah. Soalan yang terakhir. Apakah kesan dan mutiara yang baik, sebelum tu suka saya nak ingatkan hadirin yang hadir pada malam ini, insya-Allah boleh isi kehadiran yang AJK telah letakkan di ruangan chat Google Meet pada malam ini. Baik, beralih kepada soalan yang terakhir kepada saudara Wafi. Apakah kesan dan mutiara yang saudara Wafi peroleh daripada karya agung ini? Silakan.
Allah Rami. Cerita kesan ni usaha sikit lah. Macam mana nak cakap lah. Kesan dia sebagai anak lah, sebagai pelajar kan. Kita sebagai penuntut ilmu. Jadi dalam buku ni dia bukan cerita pasal kerja dakwah dia orang saja. Maksudnya bukan perjalanan dakwah semata-mata. Tapi macam mana kata tadi, dia bahagikan cerita kehidupan sebelum berdakwah, iaitu kehidupan arena keilmuan mereka dan arena dakwah mereka. Maksudnya keilmuan yang dimiliki oleh mereka itu sangat-sangat dahsyat. Macam contoh Syed Muhammad bin Sanusi sendiri, dia bagi tahu, aku belajar 41 ilmu. Lebih kurang lah 40 lebih ilmu. Tapi sepanjang hidup aku hanya 13 ilmu sahaja yang aku ditanya. Itu tanda apa? Tanda menunjukkan bahawa keilmuan dia terlampau dahsyat, tinggi. Maknanya 40 ilmu tu mungkin dia belajar kimia, bio, perubatan, bukan sekadar bidang agama. Jadi benda ni bagi anak sebagai pelajar, kita sebagai pelajar, lagi-lagi pelajar agama ni kan, macam wah, diorang ni kita boleh kata gila lah, gila kita untuk sampai tahap diorang. Macam tu lah maksudnya kita macam benda ni, ya Allah, kehidupan diorang ni terlampau dahsyat sampai kan macam tu sekali. Ini baru satu kisah ulama'. Kita tak tengok lagi Imam Nawawi contoh dia kelas sebagai uzab, ulama' yang bujang kan. Macam mana Batu Imam Suyuti, macam mana karangan Imam Suyuti yang sampai beratus-ratus karangan dalam masa kehidupan dia yang singkat. Dah lah ketika tu tak ada komputer, tulis pakai tangan kan. Macam mana dia boleh mengarang kitab bagi tu. Lepas tu macam mana contoh kita ambil Imam Bukhari, kejuhudan dia dalam menyiapkan Sahih Bukhari selama 16 tahun tu kan, bukan senang. Hafal satu hadis mungkin kita tak lepas kan. Asyik diulang hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawi tu, innamal a'malu binniyat, pun tak lepas. Tapi macam mana Imam Bukhari boleh buat? Bagi anak tu lah, kita baca kitab-kitab tarikh, kitab-kitab biografi ulama' ni, tabaqat-tabaqat ni, untuk kita ambil semangat sebagai kita sebagai penuntut ilmu. Tak kira lah penuntut apa pun, penuntut ilmu agama ke, perubatan ke, engineering ke apa ke, yang penting belajar macam mana diorang belajar. Ambil semangat apa yang diorang buat. Maknanya kalau kita rasa macam ya Allah penat dah aku buat kerja semua kan, tapi ingat diorang buat lagi dahsyat. Macam tu lah kan. Macam contoh kalau kita boleh ambil sekarang keturunan, contoh lah anak bawa keturunan daripada keluarga Syed Ahmad bin Idris sendiri, guru kepada Syed Ahmad bin Sanusi tadi. Guru dia Syed Ahmad bin Idris. So keluarga dia yang hidup sekarang ni di Sudan, ada nama syekh tu, nama dia Syed Abdul Wahab Al-Tazi. Beliau adalah seorang ulama dan juga profesor dalam bidang pediatrik. Pernah dengar bidang pediatrik? Bidang pediatrik ni dekat Malaysia ni hanya satu hospital sahaja yang ada pediatrik, iaitu di HKL, Hospital Kuala Lumpur. Di tempat lain tak ada. Tapi nak kata dahsyatnya dia orang, keluarga dia sampaikan sekarang, keluarga dia orang masih lagi mengamalkan apa yang dibuat oleh moyang-moyang dia orang. Maknanya Syekh Abdul Wahab Al-Tazi di Sudan tu bukan sekadar ulama', bahkan profesor dalam bidang pediatrik, doktor yang bertaraf pakar dalam bidang pediatrik, sampai dia dimasukkan dalam Royal British Pediatric dan sebagainya lah. Gitu. Maknanya apa yang anda dapat daripada buku ni ataupun daripada tabaqat-tabaqat yang lain, banyakkanlah baca sejarah supaya jadi satu semangat kepada kita dalam menuntut ilmu ni lah. Kan kadang-kadang biasalah menuntut ilmu ni ada masa down, ada masa malas dan sebagainya kan. Jadi bila kita masa malas tu, gunakan masa tu untuk baca buku-buku sejarah supaya jadi semangat kat kita, insya-Allah. Allahuakbar. Terima kasih kepada saudara Wafi atas pencerahan yang diberikan. Itulah. Anda pun nak berkongsi satu quote, bukan quote lah, satu pesanan yang anda kira bermanfaat. Ada seorang pakar, ada seorang saya teruskan kepada quote sebab saya tak ingat siapa. Baik, dia berkata buku ni merupakan
satu medium untuk kita bercakap dengan masa silam untuk kita melihat masa depan. Betul lah yang Saudara Wafi cakap tadi. Perbanyakkan kita melihat tarikh-tarikh, tabakat dan sebagainya untuk kita mengetahui apa yang berlaku sebelumnya, kan, sejarah-sejarah dan sebagainya yang kita ambil sebagai satu berkalan, ambil yang baik, yang buruk dan sebagainya untuk kita bawa ke depan. Baik. Kita teruskan kepada sesi soal jawab lah. Sekarang 9.49. Kita awalkan sesi soal jawab. Kita buka persoalan kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini untuk bertanyakan soalan. Mungkin ada soalan yang saya tidak tanyakan dan mungkin hadirin hendak bertanyakan soalan kepada Wafi, boleh sama ada secara live, boleh buka mikrofon dan bercakap dengan Saudara Wafi. Boleh tanyakan apa-apa dari segi detail buku dan sebagainya, ataupun boleh tulis di ruangan chat jika wujud sebarang persoalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah. Terima kasih atas perkongsian Saudara Wafi kita. Terima kasih juga kepada MC kita malam ni, iaitu Saudara Arif. Ana ada satu soalan yang mana mungkin soalan Ana ini agak dekat lah dengan kita sebagai seorang pelajar. Menerusi buku dan juga gaya hidup ulama yang telah enter kongsikan tadi kan, berkaitan Imam Sanusi, kita dapat lihat banyak orang kata apa, lonjakan semangat yang kita boleh ambil daripada situ. Kita boleh dapat semangat untuk kita teruskan menuntut ilmu, untuk kita perbaharui niat kita hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan sepanjang kehidupan kita. Akan tapi memperbaharui semangat ni kita dapat melalui orang kata apa, kisah-kisah periwayatan tokoh-tokoh yang hebat begini. Bagaimana orang kata salah satu cara ataupun cara yang boleh kita ambil yang mungkin dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang pelajar, mungkin dari sudut pembelajaran, kaedah pembelajaran tokoh-tokoh ini ke, ataupun kaedah mereka bergaul dengan sesama manusia tokoh-tokoh ini ke, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, terutamanya sebagai kita seorang pelajar yang hidup dalam kalangan sahabat-sahabat kita yang orang kata banyaklah potensi-potensi yang boleh kita bangkitkan. Kalau Saudara Wafi ada macam kita katakan pandangan ataupun perkongsian, insyaAllah boleh dikongsikan. Ana amat menantinya insyaAllah. Terima kasih. Baik, insyaAllah. Jadi Ana daripada buku sendiri lah, kita ambil dari buku kan. Daripada buku ni sendiri, perjuangan yang dilalui oleh mereka ni, Sadah Sanusi ni, keluarga Sanusi ni, dalam menuntut ilmu lah, kita ambil dalam menuntut ilmu. Contoh kata, sebab tu syair yang masyhur lah, lan tanala al-'ilma illa bisittatin, kan, yang syair yang masyhur, tak akan capai ilmu kecuali dengan enam benda. Zakat wa hirsun wa ijtihadun. Dah nak lupa. Ingat Arif? Dia ingat? Yang itulah syair yang masyhur itulah, kena ada kebijaksanaan, cukup makan, cukup bayarannya, apa semua dan sebagainya, dapat petunjuk daripada guru, dan akhir sekali masa yang panjang. Masa yang panjang bukan maksudnya kita ambil masa yang panjang untuk belajar, tapi contoh kata dia ambil 20 tahun belajar tapi tak belajar pun. Kata dia aku belajar 20 tahun tapi tak belajar. Maksud dia belajar secara penuh, maknanya secara bersungguh-sungguh selama bertahun-tahun. Macam contoh kita ambil Syed sama tak ingat, Muhammad bin Sanusi atau Syed Ahmad bin Idris. Maknanya mereka keluar belajar di Qarawin. Kalau kenal lah Universiti Qarawin kan, Jamiah Qarawin ketika itu. So setanding dengan Jamiah Azhar ketika itu. Dan sampai sekarang standing lah. Jadi dikatakan belajar di Qarawin itu sampai ambil masa selama 40 tahun. 40 tahun. Bayangkan lah, anak sekarang umur 20 nak 21, 40 tahun. Memang lingkup kita tak kahwin lah. Kan? Tapi nak kata pengalaman dia tu macam mana dia belajar selama 40 tahun, sanggup belajar sampai 40 tahun baru keluar berdakwah. Itu contoh lah, sebab dia tak adalah cerita secara spesifik apa yang dia ulama-ulama ni lakukan dalam dia orang belajar. Cuma secara umumnya belajar dia orang ambil masa yang lama, dan ada ketika ada yang singkat dan sebagainya lah. Maknanya ada yang kisahnya
dia ni susah menghafal Quran, jadi disuruh dia syekh dia baca Quran sepanjang. Sebagainya lah kan. Macam-macam lah pengalaman-pengalaman. Dan Sadah Sanusiah ni daripada segi dia bergaul dengan manusia, dia mengikut lah. Sebab tu kita sebagai ulama', sebagai seorang pelajar kena faham. Nak jadi ulama' bukan senang, dia kena ada satu kemampuan untuk membezakan bila mana kita nak berkata-kata dengan orang awam, dengan penuntut ilmu dan dengan ulama'-ulama' sendiri. Dia ada cara adab sendiri. Jadi mereka ni memang mengamalkan betul-betul lah adab tu. Maksudnya memang cakap dia orang tu tak kasar. Macam kita ni memang kasar betul lah, tapi cakapan dia orang tu memang melembutkan hati, seolah-olah cerminan diri Rasulullah itu ada pada diri ulama'-ulama' ni. Itulah Allah A'lam. Anda pun nak cerita banyak-banyak pun itulah, taklah nak power sangat kan, tapi begitulah sikit-sikit kita ambil. Allah A'lam. Baik, terima kasih saudara Tafsir Zaini dan saudara Wafi. Mungkin ada soalan yang seterusnya daripada hadirin. Baik, ada yang raise. Boleh silakan buka mic dan tanyakan soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni saya nak sampaikan soalan daripada kawan saya lah. Dia ada dua soalan. Okay, soalan yang pertama, sebagai pembaca, apakah penilaian ataupun perkara menarik yang menjadi kayu ukur untuk saudara memilih sesuatu buku ataupun karya? Tu soalan pertama. Silakan kedua. Soalan pertama je, ada soalan pertama. Soalan pertama saja ke? Dia suruh jawab yang ni dulu. Saya kita yang lain. Ya, betul. Baik, saya ulanglah soalan. Apakah indikator yang saudara Wafi tetapkan? Bagaimana kita nak memilih satu karya buku? Adakah kita perlu melihat kepada siapa yang menulis? Atau kita perlu melihat kepada ideologi penulis? Ataupun kita melihat kepada tajuk semata-mata atau sebagainya? Silakan, saudara Wafi. Baik, jawapan ni bagi anak dia subjektif, dan kalau secara umum lah bagi anak, kalau anak memilih nak baca satu-satu buku tu, pertama tengok tajuk lah. Sebab bila kita tengok tajuk, kita faham lah buku tu pasal apa. Contoh biasanya dalam tajuk tu dah sebut buku ni mungkin buku pasal fiqh, mungkin buku ni pasal sejarah, mungkin buku ni pasal bisnes, mungkin buku ni pasal perubatan dan sebagainya. Yang kedua, anak akan tengok penulis. Penulis dia siapa penulis dia kan. Kalau tak kenal, maka macam mana kita nak memahami apa yang ditulis. Jadi gunakanlah Wikipedia, gunakanlah Google sebagai kaedah yang terbaik untuk cari siapa penulis tu kan. Kemudian macam biasalah, kalau kita memilih buku ni, contoh macam anak pergi kedai buku kan, nak baca buku apa, so akan tengok sinopsis lah. Biasa sinopsis saja yang kita boleh akses, sebab biasa kedai buku kan dia balut dengan plastik, so tak boleh nak akses kan. So kita baca sinopsis. Biasanya dalam sinopsis ni kita dah dapat ringkasan apa benda yang nak diceritakan dalam buku tu. Jadi kalau anda rasa macam buku tu buku ni best, faedah dia mungkin ada best kan, jadi angkat je lah beli. Dan kemudian kalau boleh, selain daripada tengok sinopsis, tengok juga isi kandungan. Maybe kebanyakan orang tak tengok isi kandungan, tapi bagi anak, isi kandungan tu penting supaya kita dapat gambaran dengan jelas apa benda yang dalam buku ni nak dikisahkan. Contoh, ambil katalah buku bisnes kan, buku bisnes. So kalau kita nak baca buku bisnes, kadang-kadang macam apa benda buku bisnes ni kan. Jadi bila kita baca kandungan, sinopsis, kadang-kadang kita tak dapat gambaran yang jelas. Buku bisnes ni nak cerita pasal apa? Mungkin cerita pasal pasaran, mungkin cerita pasal macam mana nak cari customer dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok isi kandungan, baru kita faham dengan jelas. Oh, dalam buku ni secara fokus dia fokus kepada pasaran contoh. Sebagainya lah.
Ana minta maaf, Ana cerita pasal buku bisnes sebab Ana minat bisnes. Walaupun bukan tak buat bisnes. Sambil-sambil cerita buku sejarah kan. Tapi bagi Ana macam tu. Itu cara kriteria Ana pilih. Dan kemudian buku ni pun, yalah, nak cantiknya cari buku yang ada credibility. Buku yang ditulis oleh penulis yang credibility, barulah kita dapat gambaran yang penuh credibility lah bagi Ana. Tapi ala kulli hal segala buku bagus. Baca, tapi buku yang salah, buku yang tetap tak, mungkin ada fakta yang salah dalam tu, kita boleh baca. Cari buku yang fakta betul. Jadi beritahu, baca buku ni kita tak boleh baca satu. Kita kena baca banyak buku. Baru kita faham mana yang betul, mana yang salah. Terkadang mungkin buku tu salah cetakan, salah ada tertulis baris salah ke, terhilang satu perkataan ke dan sebagainya kan. Jadi buku ni dia tak boleh baca satu. Contoh kata ada satu buku, contohlah ambil buku sejarah kan. So baca buku sejarah jangan baca satu, baca banyak. Contoh cerita pasal seorang ulama tu, contoh kata buku sejarah ni cerita pasal Imam Syafi'i. So baca buku sejarah yang cerita pasal Imam Syafi'i, buku-buku sejarah yang cerita pasal Imam Syafi'i. Supaya kita dapat gambaran dengan jelas kehidupan Imam Syafi'i itu sendiri. Dan mungkin ada salah dalam setengah buku, salah cetakan dan sebagainya. So kita dapat betulkan pahaman yang salah. Itulah wallahu a'lam. Harap menjawablah. InsyaAllah. Soalan kedua. Okey, untuk soalan kedua, menurut saudara, buku yang diceritakan sebentar tadi, dia sesuai sasaran pembaca dia siapa? Sebab dalam buku tu kan banyak menceritakan tentang golongan ulama. Jadi mungkin ianya lebih khususlah kepada golongan tertentu supaya isi buku tu lebih sampai. Sebab kita tahu mungkin ada orang yang tak berapa kenali ulama-ulama. Baik, faham. Untuk buku ni, bagi anak, mungkin kanak-kanak mungkin tak bersesuaian. Bagi anak kalau contoh pelajar dan orang yang besar, pelajar kat atas lah, maksudnya dia bertaraf pelajar, mungkin pelajar sekolah menengah. Sebab anak mula baca buku ni pun masa sekolah menengah kan, sebab dia dah ada kebolehan membaca dan kebolehan mencerna maklumat yang didapat. Jadi bagi anak sesuai baca kepada pelajar sekolah menengah sehingga ke atas, sampai yang dah tua lah, maksudnya dah bekerja dan sebagainya. Sebab apa anak cakap macam tu? Sebab yalah, sebab buku ni dia dia seolah-olah kita tengok movie lah, kita baca movie orang. Macam anda punya style, bila anda baca buku, anda akan bayangkan movie, anda akan buat visualkan apa yang anda baca, supaya anda nampak benda apa yang anda nak cerita. Lagi-lagi buku sejarah kan, sebab buku hidup ni. Jadi bagi anda buku menelusuri sejarah orang tokoh Sanusi ni, eloknya dibaca oleh orang yang boleh mencerna maklumat daripada pelajar, sehingga kepada orang yang dah habis belajar, bekerja, sehinggalah orang tu pun sekali anda syorkan baca. Sebab buku ni bukan sekadar sejarah hidup semata-mata, dia ada makna yang lebih istimewa daripada kita baca sejarah hidup. Dan buku ni pun anda syorkan bukan hanya untuk pelajar agama semata-mata. Anda akan syorkan juga untuk semua. Tak kira lah hantar pelajar bahasa ke, pelajar akademik, pelajar agama ke, pelajar medical ke, pelajar engineering ke, pelajar apa pun sekali, baca buku ni. Sebab dia bukan sekadar semangat untuk kita belajar, dia semangat untuk kita membawa perubahan kepada umat tu sendiri, kepada masyarakat, kepada dunia. Macam mana diorang Sadah Sanusiah ni, sejarah diorang terbukti mengubah masyarakat daripada yang jahil kepada masyarakat yang berilmu dan sebagainya. Itulah bagi anak. Buku ni sesuai untuk dibaca oleh semua orang dan eloklah dibaca oleh semua orang. Allahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih. Dan mungkin kita boleh buka untuk soalan terakhir. Okey. Pada pandangan Ustaz Wafi, sejauh manakah pemikiran Imam Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi mempengaruhi Datuk Syekh? Right. By the way, muka Ustaz Wafi kita ada ira-ira Ustaz Salahuddin.
So, ini soalan yang di atas ya, soalan di atas. Sejauh manakah pemikiran Imam Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi mempengaruhi Datuk Syekh Fuad? Silakan. Anak Iman ni kawan anak masa anak sekolah. Kawan anak dekat Safa. Tak apa, insyaAllah ada pandangan anak lah. Macam mana pemikiran sama Sanusi ni mempengaruhi Datuk Syekh Muhammad Fuad sendiri. Kalau kita baca sejarah Syekh Muhammad Fuad pun, kalau kita tengok sekarang pun, di mana Syekh Muhammad Fuad dia membina, macam saya cakap tadi, membina komuniti. Dia membina komuniti dengan cara dia memperbanyakkan sekolah. Macam kalau kita tengok Yayasan Safa sendiri kan, banyak sekolah yang dibina oleh Yayasan Safa daripada segi sekolah akademiknya, sekolah turasnya, sekolah tahfiznya, bukan sekadar sekolah, college pun dibina kan, dan sebagainya. Jadi ada pandangan anak, madrasah yang dibawa oleh ataupun pemikiran yang dibawa oleh Syekh Muhammad Sanusi ni mempengaruhi Syekh Fuad umumnya daripada segi satu keilmuan lah, yang kedua daripada segi dakwah tu. Kaedah dakwah yang macam Ana cerita tadi tu lah. Kaedah dakwah mereka dengan membina komuniti, sebuah komuniti. Maknanya bila komuniti itu dibina, maka eloklah masyarakat ataupun komuniti. Semakin besar komuniti yang elok, semakin eloklah tempat tersebut. Allahu a'lam. InsyaAllah. Okey. Jadi ada soalan, apakah maksud bagi Sanusi dalam buku tersebut? Adakah ianya sebuah gelaran bagi semua tokoh ulama atau hanya sebahagian saja? Baik, dalam buku ni ditulis Sanusi ni datang daripada mana? Kalau kenal lah pengarang buku akidah yang masyhur, nama buku tersebut Ummul Barahin. Terkenal dengan gelaran nama pengarang dia, gelaran As-Sanusi. Jadi Sanusi ni adalah untuk keluarga diorang lah. Keluarga diorang berasal daripada satu kabilah yang berada di sebuah gunung. Nama gunung tersebut Gunung Asnus. Ada dalam buku ni, anda tak ingat cerita dia berada di mana Gunung Asnus. Sebentar, sekejap. Okey, dia ada cerita. Asal usul nama Sanusi tu apa? Sekejap. Okey. Orang yang pertama diberi nama sebagai Sanusi ialah Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, pengarang bagi kitab Ummul Barahin ataupun Aqaid Sanusiyah. Kan? Ini biasa pelajar agama terkenal lah dengan nama Sanusi ni. Nama pengarang kitab Ummul Barahin kan. Jadi diorang ni lahir daripada satu kabilah. Kabilah yang diberi nama kabilah Bani Asnus. Kalimah ni berasal daripada gunung, sebuah gunung yang bernama Asnus dari Tilmisan. Bukan Tilmisan, Tilimsan yang berada di Algeria. Lebih kurang lah. Jadi daripada situ perkataan Sanusi ni datang. Maknanya Sanusi ni kita kata sebab tu juga keluarga Sanusi. Sebab diorang ni gelaran yang memakai nama keluarga. Contoh macam kalau kenal Sadah Umariyah. Mereka ni semua keluarga yang berasal daripada Umari dan sebagainya. Begitulah. Ataupun macam yang terkenal di Kedah, contoh keluarga Al-Jarumi dan sebagainya. Itu ke Sanusi ni sebagai satu nisbah keluarga lah. Keluarga mereka, kabilah mereka. Allahu a'lam. Okay. Baik. Saya kira sudah habislah. Tamat sesi soal jawab. Baik, sebelum kita akhiri program kita pada malam ini, sekali lagi saya ingatkan pada hadirin yang hadir pada malam ini, sudi-sudilah untuk mengisi nama pada Google Form yang kita sediakan di Kecek, dan kita ada satu kontes kepada siapa yang hadir pada malam ini. Kita buka satu kontes untuk menulis ulasan apa yang anda dapat pada malam ini di mana-mana medium, sama ada IG, FB ataupun Twitter. Tag pihak kami, tag Wasif, dan sertakan hashtag Minda Karya. Dan setiap ulasan yang terbaik dan menarik akan diberikan hadiah daripada pihak Wasif. Baik, sebelum kita berakhir,
Saya menjemput hadirin sekalian untuk membuka kamera bagi sesi bergambar. Saya minta bagi siapa yang berkelapangan untuk membuka kamera, diminta untuk buka kamera dan mudahkan sesi bergambar. Silakan. Ya. Okey, baik. Ada siapa lagi nak buka kamera? Kita bagi 10 saat. Satu, dua, tiga. Lagi sekali. Okey, baik. Sudah. Baik. Terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya wakil pihak penganjur memohon maaf andai terdapat kesilapan dalam mengendalikan majlis pada malam ini. InsyaAllah pada hari Rabu ini akan diadakan sekali lagi minda karya dan diharapkan agar hadirin dapat terus serta bersama-sama. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Itu saja dan majlis